gagal beribadah, terutamanya solat, menyebabkan semua ibadah antum ditolak. Apa hadisnya? Hadis ni ada banyak jalurnya. Di antara hadis yang disahihkan oleh Albani dan disahihkan oleh Ibn Hibban, yang mana hadis ni berbunyi, innama yuhasabul abdu inda rabbih yawmal qiyamati as-salah, wa in salahat salaha amalahu kullu, wa in fasadat fasada amalahu kullu. Pertama sekali yang dihitung, yang dihisab, yang dilihat oleh Allah SWT setelah akidah dari seorang hamba yang berkiamat adalah solatnya. Jika solat anda diterima, maka semua amal anda diterima. Jika solat anda tidak diterima, maka amal anda semua tidak diterima. Jadi jangan sia-siakan puasa kita, zakat kita, haji kita, infak kita, buat baik kepada mak bapak, berbuat baik-baik kepada jiran, berbuat baik kepada manusia, buat amal-amal soleh. Jangan dibatalkan dengan sebab solat. Ini hadis. Kalau hadis yang mengatakan seperti itu, sedangkan kita wajib mengimani hadis-hadis sahih. Siapa yang tidak beriman dengan hadis sahih maka dia kafir. Ini lagi bahaya kalau tidak beriman. Bukan saja menjaskan solatnya, tetapi menjaskan akidahnya langsung. Jadi apa yang dibacakan adalah dari yang sahih. Kita dijadikan oleh Allah SWT untuk menyembah dia. Menyembah dia ada peraturannya. Menyembah dia mesti ada ilmunya. Menyembah Allah tanpa ilmu, ditakuti ibadah ini tidak diterima. Jadi supaya ibadah kita diterima, kata Nabi, sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur. Akan berlaku di kalangan umat ini kaum-kaum yang tidak sah taharanya. Kenapa tidak sah? Kerana dia tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi malam ini kita bersyukur kepada Allah SWT, kita kembali kepada Quran hadis bagaimana mandi hadas yang dicontohkan Rasulullah, dan amalkanlah itu. Anda rasa depan anda semua dah balik ni? Ada yang tak balik? Semua dah balik. Ini semua dah balik ni, saya tahu. Iya, yang mana? Yang tu? Itu saja belum balik. Dia tak tahu apa, tapi tak apa. Iya, ada soalan yang lain insya-Allah. Macam sebelum ni saya ada dengar mandi pagi, malam tu cuma ambil ayat sembahyang, ambil wuduk saja. Maksudnya macam mana? Maksudnya selepas persetubuhan tu. Iya. Sebelum nak tidur tu bangun ambil wuduk saja, kemudian pagi baru mandi ni. Itu gini. Dalam hadis Rasulullah SAW, ada beberapa orang yang tak dihampiri oleh malaikat rahmah. Bangkai orang kafir. Kemudian laki-laki yang bersetubuh tidur tanpa beruduk sebelum tidur. Ulang lagi sekali. Katakan sebelum tidur kita bersetubuh dengan isteri kita, kita malas nak mandi, supaya didatangi oleh malaikat rahmat, kita cukup penggantinya beruduk. Tapi kalau nak sembahyang kena mandi. Ulang lagi sekali. Katakan seseorang itu mendatangi istrinya, bersetubuh dengan istrinya, kemudian dia nak tidur. Sebelum tidur disunahkan beruduk. Di dalam hadis, malaikat rahmat tidak menghampiri laki-laki yang dalam hadas besar, perempuan hadas besar, kecuali beruduk dulu. Diberuduk dulu. Tapi besok kalau nak sembahyang subuh, bukan dengan uduk ini cukup dia sembahyang, tak, dia kena mandi juga. Dia kena mandi. Dan mandi ini balik asal. Apa dia balik asal? Kita cuci tangan kanan, cuci tangan kiri, kita madmadah, berkomor-komor cuci, masukkan air ke hidung, kemudian cuci kemaluan kita, kita beruduk. Lepas beruduk, basahkan seluruh anggota. Lepas tu baru cuci kaki kanan, kaki kiri. Uduk tadi kan tak dicuci kaki. Lepas tu kalau diteruskan dengan bersempo dan mandi sepuas-puasnya, teruskan. Jadi maksud anda bagaimana? Lebih kurang macam itu. Mana jangan nanti. Kenapa? Hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi bagi suami atau isteri, kalau sudah bersetubuh, baiknya kalau nak tidur kita beruduk dulu, supaya didatangi oleh malaikat rahmat. Kalau nak cuci tidak masalah, kena cuci juga lah. Ya, cuci. Tuan-tuan, agama ni kita kadang-kadang ya, bila ada satu kejadian baru kita tahu kesan daripada amalan kita. Bulan lepas
Saya tak tahu saya cerita di sini atau tidak. Yang seorang lelaki kena sihir, keluar kaca daripada mulutnya, daripada kukunya. Dah cerita kat sini? Dah ya? Bila dia didatangi sihir? Waktu tidur. Dia tidak dilindungi oleh malaikat rahmah. Jadi kenapa kita berwuduk? Supaya kata Nabi dilindungi oleh malaikat rahmah. Kalau malaikat rahmah melindungi kita, mana setan-setan, jin-jin, sihir-sihir ni insya-Allah kita dapat apa? Tinggalkan. Sebab budak laki-laki yang bukan budak lah, umurnya 25 tahun, yang didatangi sihir, dia didatangi sihir waktu tidur. Dan banyak orang yang kena santau dan sebagainya, santau pakai angin katanya, pakai setan. Dan orang-orang kena sihir, di antaranya datang dalam mimpi. Setan ni datang dalam mimpi. Dia kena dalam mimpi ataupun dalam tidur. Jadi ada yang terbaru ni yang nak ceritakan kepada antum. Dia tidur, didatangi oleh orang yang pakai serban, pakai jubah, janggutnya putih, pakai tongkat. Tapi tanda-tanda setan dia tidak tahu. Apa tanda-tanda setan? Pakai tasbih. Pakai tasbih. Apa hukum tasbih? Bid'ah. Al-bid'atu ahabba ila iblis. Perbuatan bid'ah itu paling dicintai oleh iblis. Maka iblis datang menyamar dengan bawa tasbih lagi. Dia kasih satu ayat Quran dia bagi. Bila dia ambil ayat Quran ni, badannya dia panas. Bangun dia, berendam terus ke sekolah. Berendam. Jadi bila diruqyah, keluar satu sudu kaca. Kaca ni satu sudu keluar daripada kukunya. Anak saya tengok, sama tengok cuma dia tak ada kamera kedua ni. Kalau tidak kita ambil bagaimana keluar kaca. Ini bukan black magic, ini betul-betul. Dan begitu juga wanita-wanita, pernah wanita 15 tahun kena sihir. 15 tahun kena sihir. Macam-macam bapaknya pergi, dibawa ke tempat anak. Masa jumpa anak, dia flying kick lah, boleh terbang dia. Tapi bila diruqyah, lepas diruqyah, saya tanya, rupanya dia didatangi oleh, katanya nenek kebayang waktu tidur. Nenek kebayang datang waktu tidur. Dia katakan, wahai cucuku, dia katakan dia cinta kepada cucu. Dia kasih satu ayat suruh ambil. Kalau dia ambil ni, dia jadi itu dan ini. Sekali dia ambil ayat tu, terus dia jadi separuh gila. Laki-laki tengok dia takut. Bertunang sampai 5-6 kali putus. Kenapa? Bila malam tunangnya tengok, bukan muka perempuan. Muka apa? Muka yang menakutkan. Siapa nak duduk dengan orang seperti ini? Itu baru bertunang, saya belum kahwin. Dia tengok, dia jumpa. Biasalah orang Melayu bila bertunang macam suami isteri kan. Dia tengok mukanya bukan manusia, maka diputus. Jadi di mana dia dapat jumpa setan ni, dan bagaimana setan masuk ke tubuhnya ataupun sihir masuk ke tubuhnya? Tidur. Makanya di antara sunnah dari hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengajar kita sebelum tidur, di antaranya tadah tangan, baca Fatihah, baca 3 kul, baca ayat kursi, sapu seluruh badan sampai ke hujung kaki. Untuk apa? Kata Rasulullah SAW bahawa ayat kursi itu melindungi seseorang daripada syaitan. Itu hadis. Maka zikir-zikir ini adalah rahmat. Jadi supaya didatangi oleh malaikat rahmat di permukaan bumi ini ataupun di makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling ramai sekali malaikat, kemudian jin, ketiga baru manusia. Jadi malaikat-malaikat di antaranya adalah malaikat rahmah yang melindungi kita daripada gangguan syaitan, insya-Allah. Jadi ia sahabat. Kalau hari Jumaat, mandi Jumaat tu wajib kan? Dia tidak wajib, tetapi suruhannya seakan-akan wajib. Lebih baik kita mandi. Kalau wajib, bagaimana orang yang kerja di pejabat yang tak sempat mandi waktu pagi? Walaupun hadis itu daripada Umar, itu tidak wajib. Itu sunnah muakkadah. Al-Albani sendiri mengatakan bahawa tidak wajib. Bukan kita taklid kepada Al-Albani. Mandi hari Jumaat, walaupun Bukhari suruhannya suruhan yang kuat, tapi dia bukan wajib. Bermakna kalau sahabat kerja pejabat yang siang tadi ataupun pagi tadi dia tak mandi Jumaat, bermakna kena balik mandi dulu, ataupun dia tidak. Tapi kalau mandi hadas wajib. Mandi hadas kerana bersetubuh, ya teruskan. Kalau nak laksanakan kalau dalam keadaan hadas hari Jumaat tu, iya, laksanakan satu cukup.